Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang, selamat tengah hari, selamat malam, selamat tengah malam. Hai semua. Okey, kembali lagi anda ke channel Cikgu Tun Suhaili. So, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita bagi topik fizik KSSM tingkatan 5. Okey. Bab yang kedua iaitu tekanan. Okey. Bila kita bercerita pasal tekanan ni kan, adakah anda sekarang dalam tekanan? Okey, tekanan yang awak alami itu tak samalah seperti apa yang kita akan pelajari hari ini. Okey, kerana ia adalah tekanan yang sangat berbeza. Okey, so dalam topik tekanan bab 2 ini, fizik tingkatan 5, kita akan belajar banyak benda mengenai tekanan. Apakah tekanan cecair, apakah tekanan atmosfera, apakah tekanan gas. Okey, so kita akan menyelidik tekanan-tekanan mereka-mereka ni, bukan tekanan awak kan. Tekanan cecair, tekanan atmosfera dan juga tekanan gas. Okey, apakah kesan? Okey, selain itu kita juga akan mengkaji apakah kesan perubahan tekanan di dalam laut ataupun perubahan tekanan atmosfera ke atas kita. Adakah bila kita berubah keadaan, kita pergi tempat lain, tekanan yang kita alami pun berbeza ke? Okey. Jadi dalam kita mempelajari tekanan, kita akan berkenalan dengan beberapa prinsip-prinsip fizik yang popular, yang sangat membantu kita dalam kehidupan seharian kita sehingga ke saat ini. Sepertinya tekanan prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli. Itu antara prinsip-prinsip yang sebenarnya bagi pengalaman cikgu sendiri, antara prinsip yang sangat saya gemarilah, yang menarik, yang sangat membantu kehidupan kita pada masa ini. Okey, cakap banyak tak guna, kita teruskan dengan 2.0, iaitu kita akan belajar mengenai tekanan cecair. Okey, 2.1 iaitu tekanan cecair. Okey, baiklah, di bawah description ini cikgu ada sertakan beberapa link untuk ke video-video yang berkaitan dengan tekanan cecair, di mana di dalam video-video itu antaranya adalah bagaimana video tekanan air di empangan, ada juga apa nama ni, ada sebuah kenderaan laut, sebuah kenderaan laut dalam yang kita namakan sebagai limiting factor. Video tu sangat menarik. Awak klik saja link di bawah tu dan tontonlah. Mungkin ia boleh membawa semangat yang baru untuk awak. Okay. Jadi sebenarnya limiting factor merupakan nama bagi sebuah kenderaan laut dalam, okey, di mana limiting factor ni dikatakan boleh membawa peneroka, dua orang peneroka menyelam sehingga kedalaman dia 11,000 meter di bawah aras laut. Di bawah aras laut tau. You can imagine berapa banyak air berada di bawah 11,000 meter di bawah laut tu. Jadi pada paras kedalaman 11,000 meter di bawah laut itu, pada pendapat anda lah, adakah tekanan yang dialami oleh kita sebagai peneroka lah contohnya kan, adakah tekanan itu tinggi ataupun biasa je ataupun lebih rendah daripada sekarang di paras laut ni? Rumah saya di tepi laut. Okey, jadi paras laut lah rumah saya ni. Jadi sebenarnya badan kenderaan ini dia punya binaan, struktur binaan itu dia telah dibina untuk mampu menahan tekanan yang melampau di bawah tekanan laut. So sebenarnya di bawah tekanan laut tu memang tekanan dia sangat-sangat tinggi lah. Jadi tekanan dalam ruang kabin tempat peneroka duduk tu, tempat manusia yang turun ke dasar laut tu, dia punya tekanan dalam tu haruslah sentiasa dikawal supaya boleh didiami oleh manusia. Macam tu. So awak kalau nak tahu lebih lanjut, please click on that
link and then watch that video. Kemudian ada link mengenai apa tadi? Empangan, dan salah satu lagi adalah kenderaan laut yang berkawalan jauh. So tanpa buang masa, lepas anda habis tonton video ini, okay, anda pergilah klik link-link di bawah dan tontonlah video tersebut. Okay, so dalam video ini cikgu akan membincangkan mengenai aktiviti 2.1 dalam buku teks anda. Aktiviti 2.1 di mana kalau ikutkan SP kita akan sepatutnya sepatutnya anda haruslah boleh berkomunikasi tentang konsep tekanan cecair. Okey, itu adalah standard pembelajaran yang telah ditetapkan untuk anak-anak murid di tingkatan 5 negara Malaysia. Okey. Anda haruslah, you can communicate, okay, about the concept of pressure in liquid, which is pressure in liquid is given as P is equal to hash rho G. Okay, if you have your textbook there, you can open your textbook. Tapi kalau tak pun tak apa, cikgu boleh sharekan nanti selepas ini. Jadi kalau awak lihat aktiviti itu, okay, kita lihat di sini. Okey, ini dia. Ini aktiviti 2.1. Okey, anda haruslah menerbitkan formula P, pressure is equal to hash rho G from the formula pressure is equal to F over A and rho is equal M over V. Okay, you need to derive the new formula. P is equal to hash rho G. Jadi, before we start, okay, before we start doing this activity, let's have a recap. Okay, let's have a recap. Jom kita recap sekejap. Okay, look here. Dalam tingkatan 1, dalam tingkatan 1 anda semua dah belajar mengenai ketumpatan. Okay, anda dah belajar mengenai ketumpatan. Ketumpatan is equal to rho. Dalam tu yang warna hijau tu, dalam hexagon warna hijau tu, rho is equal to mass over volume. Mass over volume. Kalau kita cerita balik, apakah ketumpatan dan what is density? The density is actually the amount of matter that an object, okay, anything, has in an area, in a volume, okay, in a volume. Let's see if I have if I have this box, okay, this box. Okay, kalau saya ada matter dan now the matter inside this box are just air. Okay, dalam ni ada udara je. What if, okay, I fill this box with stone. Okay, saya masukkan kotak ini dengan batu. Full with batu, and then saya tutup. Now, will this box become denser than before? It was filled with water. Yes, because now it contain more weight. Mass. Okay, it contain more mass. So mass over volume. The volume is constant. Sama macam tadi. So density is the amount of matter. Okay, has in a specific volume. Okay, dalam bahasa Melayunya mungkin kita boleh katakan ketumpatan. Ketumpatan adalah bilangan jirim yang ada dalam sesuatu amount isi padu. Dalam satu amount isi padu. Okey, itu ketumpatan. And then itu kita belajar tingkatan 1 tau. Jangan lupa itu tingkatan 1. And then kita juga belajar mengenai pressure. If I'm not mistaken, pressure kita belajar di tingkatan 2. Okey, kita belajar di tingkatan 2. Pressure adalah itu dalam hexagon warna pink sebelah kanan atas. Pressure adalah force over area. Force over area. How many force? Force kalau contoh dalam kotak ni tadi ada batu. Okay, so I can measure the force. Can I measure the force? Yes, I can measure the force. Saya guna F is equal to M A. Okay, where M I need to weigh this first. Saya kena timbang ni dahulu. Timbang dulu, letak atas pemberat. Letak atas weighing scale. Contohnya berat dia sama dengan 500 gram. Okay, 500 gram. So that is in mass. Okay,
I want to measure the force acting from a 500 gram mass, so I will times it with 9.81, which is the velocity, the acceleration, the gravitational acceleration, okay, pecutan gravity. So kita dah dapat force dia, okay, force over area, okay, where pressure dia bergantung pada area. Let's say kita dah ada force ini, force kita ada 5 Newton. Kita tahu dia 5 Newton. Beza tak kalau I place it here? Contohlah, saya buat macam ni. Ataupun saya buat gini. Mana satu yang boleh hasilkan pressure yang lebih besar? Of course, area. This is area, luas base. Luas space yang kecil. Contoh F. 5 bahagi kecil, so dia akan menghasilkan pressure yang besar. Kalau kita punya area besar, so pressure dia akan jadi kecil. Sebab A tu area kat bawah kan. Kalau A tu semakin besar area, semakin kecil lah pressure yang terhasil. Ini kita recap tau. Kita ambil recap ni dalam masa beberapa minit lah. Supaya anda tidak sesat, supaya anda tidak lupa daratan. Okay, and then rumus yang formula yang ketiga yang kita mesti ingat iaitu W is equal to mg. W is equal to mg, which actually it comes from F is equal to ma. Okay, sebab kita nak tukarkan G same kepada force. Okay, kita tahu force daya adalah sama dengan G same darab A pecutan. Ini adalah rumus gerakan kan. Formula gerakan ataupun formula apa dia tulis kat situ. Okey. Jadi seperti yang dikatakan oleh Newton second law. Okey, Newton second law kata F sama dengan ma, maka W sama dengan mg. Alright. Jadi daripada recap ini, daripada imbas kembali ini, kita sudah kena pasti apakah perkara-perkara yang kita perlu ada dalam otak kita. Kita perlu ingat balik, kita perlu faham balik. Dan hari ini kita akan cuba untuk mendapatkan semula, mendapatkan semula bagaimana untuk menerbitkan formula P is equal to H rho G. Okey, jom. Okey, baiklah. Jadi kita lihat kepada aktiviti 2.1 ini. Kita akan, aktiviti ini akan sangat membantu anda bagaimana untuk menerbitkan formula P sama dengan H rho G daripada P sama dengan F per A dan juga rho sama dengan M per V. Okey, jadi kita buat satu-satu. So, pertimbangkan satu turus cair dengan ketinggian H dan juga luas permukaan tapaknya adalah A. Okey, mungkin ada yang tertanya, apa itu turus, cikgu? Apa itu turus? Alhamdulillah, excuse me. Turus tu bagi saya like a block, macam satu blok, satu turus, macam satu turus lah, just like in the picture. Okay, I'm not very good in bahasa to explain satu-satu term tu, saya tak berapa mahir. Saya mohon maaf. Manusia tak sempurna. Tiba. Okay, jadi so kita lengkapkan petak kosong di bawah. Dengan berpandukan, panduan ada di tepi tu. Di tepi tu ada panduan. So don't worry. So kita buat step by step. Isi padu turus secair V. Kita lihat turus secair tu. Isi padu V. V besar adalah simbol bagi isi padu. V adalah sama dengan, V adalah sama dengan, tengok sini. Luas permukaan tapak darab ketinggian. Mana saya punya ink? Tak keluar ink saya. Kita ada luas permukaan tapak darab ketinggian. Maka luas permukaan tapak ada apa? A kan? Sorry. H. Luas permukaan tapak kita nampak ni A. Kita tahu ketinggian H. Inilah turus tu. Ini turus lah ni. Yang ni turus ni.
Okey, jadi jisim turut secair. Macam mana kita nak tahu jisim tu? Macam mana kita nak tahu jisim turut secair tu? Kan kita tahu rumus ketumpatan. Ketumpatan sama dengan jisim berisi padu. Ni ada kat atas ni. Ni ada. So, kita tahu jisim sama dengan isi padu darat ketumpatan. Maka isi padu kita dah ada atas ni tadi. Kita ganti sajalah. Kita gantikan isi padu AH darat ketumpatan. Ketumpatan apa? Rho. Okey. Rho. Jadi, lepas tu berat terus secair. Macam mana nak tahu berat? Kita kan tahu W sama dengan mg. Okey. Kita tahu berat sama dengan mg. M, kita ada M kan kat atas ni. So, kita gantilah. AH rho. AH rho darab G. AH rho darab G. Lepas tu, tekanan pada tapak. So, kita tahu tekanan adalah sama dengan berat turus bahagi luas permukaan. Ni A, berat turus F. Okey. Maka, berat. So, kita ada dah berat kat atas tu. AH rho G bahagi A. Maka A kita boleh buangkan sebab dia bahagi. Dia akan sama dengan 1. So, jawapannya adalah H rho G. H rho G. Okey. So, daripada P, pressure is equal to force over area, dan juga rho is equal to mass over volume. So, kita dapat derived a new formula, which is pressure is also equal to H rho G, where H is the height of the cecair, okay. Rho is the density of the cecair, and G is the gravitational acceleration. Perbincangan nyatakan 3 faktor yang mempengaruhi kepada tekanan cecair. So, 3 faktor itu adalah H, rho, and G. H, rho, and G, iaitu kedalaman cecair, ketumpatan cecair, dan juga pecutan graviti. Jadi setakat ini di atas muka bumi kita anggap walaupun ada certain area, it is said that they have different G, tapi kita dalam pengiraan kita dalam fizik, kita akan sentiasa gunakan satu nilai yang sama, iaitu 9.81 meter per saat. Okey, jadi sekiranya video ini bermanfaat untuk anda, so sila kongsikan dengan kawan-kawan yang lain. So, sekiranya anda rasa masih keliru dengan cara penerangan saya, anda boleh komen di bawah supaya saya boleh tingkatkan mutu penerangan saya. Okey, thank you everyone. So, I wish you all the best. Sila belajar rajin-rajin. First, bila kita jumpa masalah dalam fizik yang rasa sangat mengelirukan, cakap pada diri, InsyaAllah tak susah ni, aku boleh. Kita kan manusia. Manusia adalah sebaik-baik kejadian yang Allah cipta. Okay, thank you everyone. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.